Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pembelajaran kita. Sebelum tu kita tengok buka surat 3 nah, muka surat 3. Okay, dalam muka surat 3 ni kita dah belajar. Saya bagi kesimpulan je nah. Kalau daya itu seimbang, daya F yang di kiri sama dengan daya di kanan. Jadi di tengah-tengah ni objek tidak akan bergerak. Okey. Daya di kiri sama dengan daya di kanan. Jadi objek itu tidak akan bergerak. Okey. Kalau daya di kanan lebih besar daripada daya yang di kiri, objek akan bergerak ke kanan. Bendera ni akan bergerak ke kanan. Okey. Kalau daya di kiri lebih besar daripada daya di kanan, jadi objek akan bergerak ke kiri. Okey. Ini adalah daya paduan, dan untuk mengukur daya paduan, kita kena pertimbangkan ke kiri negatif dan ke kanan positif. Kita kena pertimbangkan positif dan negatif tu nah. Okey, semua orang tengok muka surat 8. Dalam muka surat 8 ni kita akan belajar tentang daya paduan pada objek dalam pelbagai keadaan gerakan. Okey, nampak macam rumit kan sebab ada banyak gambar rajah. Okey. Okey, saya akan terangkan 3 situasi. Yang pertama, kalau objek itu pekun. Yang kedua, bergerak dengan laju seragam. Dan yang ketiga, bergerak dengan pecutan seragam. Okey, mula-mula kita tengok objek yang pekun. Contoh ialah satu buku diletakkan di atas meja. Okey, buku tu pekun di atas meja. Bila buku tu pekun di atas meja, ini meja. Buku ni ada berat. Okey. Okey, sebelum tu meja mengenakan satu daya terhadap buku. Daya itu bertindak ke atas dan kita namakan dia R, atau tindak balas normal daripada buku. Okey. Daripada meja. Meja mengenakan satu daya ke atas buku. Okey. Jadi nama daya tu ialah R. R ini ialah daya tindak balas normal daripada meja. Nah, ini meja. Okey. Kemudian buku dia mengenakan dia membalas. Jadi buku ni ada berat. Dia membalas dengan berat ke arah bawah. Ini kita panggil W. W ialah berat buku. Okey. Okey, kita tengok rajah 1.4 pula. Okey, perhatikan rajah 1.4 gambar beg ini. Ini agak kelirunya, jadi saya terang satu-satu, kamu tengok nah. Okey, cuba tengok yang pertama nah. Kalau kamu tengok, beg ini menyentuh satah condong yang berwarna biru ni. Jadi satah condong ni mengenakan satu daya ke atas beg. Okey. Perhatikan juga satah condong ni, dia condong macam itu. Jadi daya tu mesti 90 darjah dengan satah. Jadi saya lukis daya tu, dia mesti condong. Dia mesti 90 darjah dengan satah. Okey, ini daya yang dikenakan atau daya tindak balas normal R daripada satah yang berwarna biru. Okey. Seterusnya, beg bersandar pada penahan warna merah ni. Jadi penahan ini akan mengenakan satu daya pada beg. Jadi saya lukis penahan ni
Okey, daya itu ke arah sini dan daya tu mesti 90 darjah dengan satah penahan tu. Okey. Jadi yang ni saya tak namakan R, saya letak N. Okey, dia juga adalah tindak balas normal tapi daripada penahan tu. Okey, sebab beg bersandar dengan dia juga. Okey, kemudian beg itu sendiri dia membalas dengan daya ke bawah iaitu berat dia. Okey, berat saya lukis ke bawah ini. Ini berat dia. Okey, kenapa warna purple ni tak ikut warna hitam? Sebab graviti turun ke bawah. Okey. R dia mengikut satah condong. Dia 90 darjah dengan satah. Jadi kalau saya lukis semula daya ni, ini paksi. Okey. W tu kita akan nampak. Okey, W di sini sebab dia straight ke bawah. R tu kita nampak dia macam tu. R. Dan N tu macam ni. Okey nah. Okey, sekarang kita masuk pula dengan objek yang bergerak dengan halaju seragam. Okey, situasi yang diberi adalah sebuah kereta. Okey. Cuba tengok. Kereta ni dia sedang bergerak. Enjin dia menyebabkan dia bergerak ke depan. Jadi ada satu daya ke arah kanan. Kita panggil daya ini ialah tujahan enjin T, rujuk buku teks muka surat 9. Dan bila kereta bergerak ke depan, kereta ada satu daya geseran dengan jalan. Jadi yang ni kita panggil seretan. Okey. Seretan, kita letak simbol FG. FR. Okey, kita letak FR. Kemudian ada satu kereta ni ada berat dia. Jadi berat itu arah dia ke bawah dan jalan ini sendiri mengenakan satu daya normal ke atas kereta. Jadi kita namakan dia R. Jadi untuk objek yang bergerak dengan halaju seragam ada 4 daya yang bertindak. Okey. Okey, seterusnya kita tengok objek yang bergerak dengan pecutan seragam. Okey, lupa saya nak terang. Halaju seragam tadi maksudnya dia bergerak dengan laju yang sama saja sepanjang perjalanan dia. Tak ubah-ubah. Contohnya dari rumah dia nak ke sekolah, dia naik motor 30 km sejam je sampai kat sekolah. Itu dipanggil halaju seragam. Sekarang pecutan seragam. Pecutan seragam ialah kenderaan itu memecut dengan pertambahan halaju yang sama bagi setiap selang masa yang sama. Contohnya, setiap 1 meter dia bertambah sebanyak 1 km sejam. Setiap satu Okey, saya betulkan. Contohnya ialah setiap 1 saat kelajuan dia bertambah sebanyak 3 meter. Okey, per saat. Itu dipanggil pecutan seragam. Pecutan tak seragam ni beza dia ialah setiap 1 saat kelajuan dia bertambah tak sama. Contoh 3, lagi 1 saat pula 5, lagi 1 saat pula turun balik 2. Okey, jadi kelajuan tu tidak seragam. Pertambahan kelajuan tidak seragam. Tapi kalau pecutan seragam, setiap selang masa tu kelajuan dia bertambah sama banyak. Itu maksud pecutan seragam. Okey, daya-daya yang wujud dalam objek yang bergerak dengan pecutan seragam ni sebenarnya sama juga. Ada T, tujahan daripada enjin, ada daya seretan atau FR, kemudian ada berat W dan ada tindak balas normal ke atas daripada jalan iaitu R. Sama saja. Yang membezakan antara pecutan seragam dengan halaju seragam ialah daya paduan. Yang ni saya belum terang sekejap nah.
Okey kelas, kamu pertimbangkan daya paduan bagi sebuah kereta ni nah. Kita tengok kalau kereta ni bergerak dengan halaju seragam. Kalau kereta ni bergerak dengan halaju seragam, dia akan bergerak ke arah kanan. Jadi, kalau dia halaju seragam, T sama dengan FR. Daya di kiri sama dengan daya di kanan. Sebab kalau halaju seragam, tidak, daya tu sama. Okey, seragam sama. Okey. Kalau R juga sama dengan W. Bagi pecutan seragam, okey, sebelum tu tengok halaju seragam dulu. Jadi, bila T sama dengan FR, jadi kita katakan sebagai daya paduan atau F. Daya paduan, kita letak dia F. F sama dengan 0. Sebab daya di kiri sama dengan daya di kanan. Yang tu kita dah belajar. Okey. Untuk pecutan seragam, kereta akan bergerak ke hadapan dengan satu pecutan. Jadi, kereta tidak berada dalam keadaan seimbang. Maksudnya, T lebih besar daripada FR. Okey, sorry. T lebih besar daripada FR. Sebab itu, kereta bergerak ke arah T. Okey. Ini menunjukkan bahawa ada daya paduan. Kalau T sama dengan FR, daya paduan sifar. Tapi kalau T lebih besar daripada FR, jadi daya paduan bukan sifar. Bila daya paduan bukan sifar, kita nak cari daya paduan F, kita mesti tolak T. Okey, cari daya paduan. Jadi T tolak FR. Okey. Dan R masih sama dengan W. Okey nah. Okey, dan daya paduan F bukan lagi sifar. Okey, seterusnya kalau masih ada pelajar yang keliru tentang ni, macam mana F sama dengan T tolak FR ni, saya akan terang dengan lebih jelas, detail nah. Okey, perhatikan bahawa FR kita letak tanda negatif sebab dia arah ke kiri. T kita letak tanda positif sebab dia arah ke kanan. Jadi kita nak kira daya paduan F. Daya paduan F sama dengan T, okey, daya ke kanan, kita tambah dengan daya ke kiri iaitu negatif FR. Okey. Jadi kita dapat T positif tambah negatif ni, kita akan dapat negatif tolak FR. Itu sebab kita dapat F daya paduan sama dengan T tolak FR. Okey, saya harap kamu jelas nah.